Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Baik, di samping itu juga menyatakan Al-Quran adalah makhluk Allah SWT serta menggunakan akal untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan golongan ini dipelopori oleh Ja'ad ibn Darham yang diikuti oleh muridnya Jaham ibn Safwan, pengasas golongan Jahmiyah. Ni pengasas dia ada golongan Jahmiyah ni itulah dia. Dia pun menolak Al-Quran, mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan menggunakan akal untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Ini fatwa-fatwa luaran. Ini yang kita bincangkan ni mana fatwa luaran yang cuba mengganggu pada perbahasan akidah. Dan seorang sarjana orientalis Island, Maurice Segal berpendapat bahawa Jaham ibn Safwan terpengaruh dengan seorang rahib Syria, Saint John of Damascus atau Yahya ibn Mansur, berikutan tentang penafian sifat Allah SWT. Dia yang menyamai teologi Neoplatonisme yang muncul kali pertama pada abad ketiga Masih. Ajaran-ajaran Ja'ad ibn Darham tidaklah terkubur begitu saja, malah sudah diperluas oleh Wasil bin Atta'. Di sinilah berkembangnya perbahasan tentang Mu'tazilah. Kalau tahu susu galuh Mu'tazilah hanya yang ini. Wasil bin Atta' Al-Ghazal, pengasas pertama golongan Mu'tazilah di kota Basrah pada awal abad yang kedua Hijrah, iaitu pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi susu galuh Mu'tazilah ni jemaah sekalian, zaman sekarang ni dia dah ubah, dia berkembang menjadi Neo Mu'tazilah. Neo Mu'tazilah ni boleh dikatakan banyak boleh nampak pada pemikiran Islam liberal. Islam liberal, dia bawa daripada sifat liberal tu sini. Sebab apa? Sebab liberal ni maksudnya nak bebas. Antara perkara yang dia pun nak bebas, dia bebaskan Allah daripada sifat dia. Dia maksud penafian sifat Allah. Tu. Asas daripada penafian sifat tu daripada rahib pada padri Syria, Saint John of Damascus, Yahya ibn Mansur, penafian tentang sifat Allah. Dan ini susu galuh dibawa ke bawah. Yang ini antara perkara serangan-serangan yang menyebabkan kalau tidak campur tangan perbahasan tentang bagaimana Imam Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi untuk menangani golongan-golongan begini. Dia cuba menafikan sifat Allah. Sebab apa? Dia guna akal tu, dia guna akal. Mana ada, takkan Allah siang macam gitu. Ibarat begitulah perbincangannya. Mereka mengatakan Allah tak ada sifat hidup, sifat berkendak, sifat mengetahui. Bila kata sebab dia membawa akal kepada perbincangan makhluk. Perbincangan mengenai ini membuka ruang perbalahan dan perdebatan yang terus menerus berlaku sepanjang zaman. Maka sejak itu timbulnya perbincangan tentang masalah sifat yang lebih besar. Maka bila timbulnya golongan Mu'tazilah ni yang dikembang luaskan sebarlah oleh Wasil bin Atta' ni, dan juga golongan Jahmiyah ni, maka sejak itu timbulnya perbincangan tentang masalah sifat yang lebih besar dan banyak dibincangkan oleh ilmu kalam. Perbincangan bercorak falsafah dan disertai dari akal, fikiran dan asas-asas nakli. Walaupun kedudukan ajaran-ajaran golongan ini dicurigai kerana menolak sifat-sifat Tuhan, tapi mereka tetap mempertahankan juga kewujudan Tuhan dengan cara mereka tersendiri. Mereka tidak mengatakan Allah tak ada. Nampak? Tapi dengan cara dia pun sendirilah. Dia pun menolak cara Ahlussunnah wal Jamaah. Terutamanya kita membahaskan tentang sifat Allah ni, dia pun tolak. Menurut Imam Abu Zahrah di dalam Tarikh Madahib Al-Islamiyah, pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, pemerintahan Islam bertambah luas, iaitu meliputi wilayah-wilayah Parsi dan Rom. Seteramai orang-orang ajam memeluk Islam. Mereka berfikir tentang hakikat-hakikat ajaran Islam dari perspektif keyakinan lama. Permasalahan keagamaan mula dibincang kembali di tengah-tengah kaum muslimin.
Seperti masalah al-jabar wa al-ikhtiyar, keterpaksaan dan kebebasan dan dalam berkehendak, kebebasan berkehendak. Serta sifat-sifat Allah SWT, apakah sifat-sifat itu sesuatu yang lain dari zatnya ataukah sifat-sifat dan zat itu sama? Waktu ini muncul perbahasan ni pula ketika Islam berkembang ke Parsi dan Rom, maka datang pula soalan-soalan yang bertanya tentang sifat Allah, yakni tentang masalah keterpaksaan dan kebebasan berkehendak ni. Pilihan lah perbincangan tentang qada qadar ni. Dan pada saat ini umat Islam terpaksa berhadapan dengan kepelbagaian, yakni pelbagai kepercayaan salah yang datangnya daripada bekas-bekas penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain. Sebagai reaksi pada golongan-golongan tersebut termasuk jugalah aliran Mu'tazilah. Maka lahirlah penulisan-penulisan dalam kalangan ahli fiqah. Jadi waktu ini mas sekalian, waktu abad kedua ketiga ni, Islam dah berkembang. Tapi dalam berkembangnya itu, orang yang masuk Islam dia bawa pahaman-pahaman dia juga untuk memahami tentang Islam, terutama tentang Allah. Jadi kitab yang pertama timbul waktu itu, yang membahaskan nak berhadapan dengan golongan Mu'tazilah terutamanya, itulah Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, dan juga Al-Fiqh Al-Akbar karangan Imam Asy-Syafi'i, dan siri-siri penentangan daripada ulama fiqh yang lain seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Fiqhul Akbar, sebut nama Fiqhul Akbar, tapi kitab cerita tentang tauhid. Dia panggil fiqh besar. Fiqhul Akbar, Fiqhul Asghar. Asghar barulah pada pembacaan fiqh tentang rukun, tentang fiqh manhaj lah yang kita faham sekarang ni. Kalau sekarang ni panggil kita usuluddin, usul fiqh. Dah pecah lah. Kalau ikut dulu permulaan perbahasan, terutama kitab yang awal yang mula terzahir itu Fiqhul Akbar, yakni fiqh membincangkan tentang akidah, kerana dia adalah fiqh juga. Imam Abu Hanifah letakkan begitu. Baik, dalam perbahasan At-Tajsim dan At-Tashbih sudah tersibal luas. Perbahasan Tajsim dan At-Tashbih sudah tersibal luas. Maka Abu Hanifah memberi peringatan bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak menyerupai makhluknya dan makhluknya tidak menyerupainya. Maka dia adalah sawawal mereka yang berkata Allah SWT tidak seperti sesuatu, laisa kamitslihi syai'. Sebab waktu itu dah mula tersebar dengan Tajsim dan Tashbih tadi. Maka sawawal yang meletakkan kembali perbahasan laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu, itulah perbahasan daripada Imam Abu Hanifah. Baik. Ajaran Wasil bin Atha Al-Ghazal dan para pengikutnya seperti Muammar bin Abbad, Bashar bin Mu'tamar, Abu Al-Huzail Al-Alaf dan muridnya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam, dan mendapat sokongan baik daripada pihak pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, bahkan juga diikuti oleh para pengganti yang dekat, iaitu Al-Mu'tasim dan Al-Watib. Waktu ini pengikut ajaran Wasil bin Atha berkembang sehingga mendapat sokongan kerajaan Abbasiyah. Pada sekitar tahun 300 Hijrah lahir pula suatu pegangan sudah disusun dan dikumpul rapi. Yang kita bincang ni 200 Hijrah, yang ini 220 Hijrah, 226, 231. Maka abad ke 300 Hijrah, maka lahirlah pegangan sudah disusun dan dikumpul rapi oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Manakala pada zaman yang berhampiran muncul pula ajaran yang berada di tengah-tengah antara aliran Mu'tazilah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu ajaran Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sebagai kesinambungan daripada ajaran Abu Hanifah. Pada abad yang ke-5 Hijrah, aliran Asy'ariyah
Al-Maturidiyah atau yang dinamakan dan dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi lebih teguh dan berpengaruh dengan munculnya seorang pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang terbesar dan terpenting, iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ialah seorang murid kepada Imam Haramain dan mempunyai beberapa buah kitab yang terkenal seperti Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in fi Usul Al-Din, Al-Wajiz dan sebagainya. Jadi kemeluk tu berlaku pada ujung abad kedua tu, berkembang atau bercambahnya perbahasan tentang Mu'tazilah tadi. Kemudian pada kurun ketiga Allah takdirkan lahirnya imam yang mengumpul dan menyusun, merapikan balik perbahasan. Itulah Imam Hasan Al-Asy'ari, Al-Mansur Maturidi, dan murid penting yang utama membawa, mengembangkan perbahasan Abu Hasan Al-Asy'ari itulah Imam Ghazali. Dan berkaitan dengan soal sifat, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahawa Allah SWT itu esa, tiada yang menyekutuinya dan tiada yang mendahulinya. Allah SWT kekal selama-lamanya dan tiada yang sama dengannya. Dia Maha Hidup, mengetahui, berkuasa, berkendak, mendengar, melihat dan berkata-kata. Abu Hasan Umar Najm Al-Din An-Nasafi mengemukakan di dalam Al-Aqaid Al-Nasafiyah bahawa Allah SWT esa lagi qadim. Baginya berapa sifat yang azali seperti al-ilm, al-qudrah, al-hayy, al-quwwah, al-sama', al-basar, al-iradah, al-mash'iyah, al-fi'l, al-takhliq, menjadikan, al-tarziq, memberi rezeki, al-kalam, dan al-takwin, mengadakan. Menurut pesan ini, al-is'ad, yakni tolong, dan al-isyaq, lawan bagi al-is'ad. Kedua-duanya juga ada sifat Allah SWT. Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar bin Fadl atau dikenali dengan Al-Qadi Al-Din Al-Ijl. Selepas ini akan disebut sebagai Al-Ijl. Seorang ulama kelahiran Ijl, Siraj, Iran, sudah menetapkan dalam karyanya Al-Muwaqif fi ilm al-kalam bahawa Allah SWT itu ada, bahawa Allah SWT itu ada, zat Allah berlainan dengan zat-zat yang lain, dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Dan Allah SWT bersifat dengan sifat wujudiyah, yang ada dan tidak dipertikaikan seperti kudrah, al-aim, al-hayd, iradah, sami', basar, basir, dan mutakallim. Perbahasannya bercampur antara sifat ma'ani yang menunjukkan beberapa makna dengan maknawiyah, relatif dengan beberapa makna. Selain sifat yang tidak dipertikaikan itu, masih ada sifat yang dipertikaikan seperti al-baqa, kekal, al-qidam, sedia, istiwa, bersemayam, al-wajah, yakni wajah, al-yad, yakni tangan, al-ainan, dua mata, al-jan, pihak, al-qalb, kaki, al-asba', jari, al-yamin, kanan, al-takwin, al-ij. Itulah perbahasan-perbahasan yang mana golongan-golongan yang tadi cuba untuk mendisimkan. Inilah perbahasan mujassimah tadi itu. Bila sebut mata, jari, maka dia berlebih-lebih mengiyakan. Namun di sini perbahasan berkembang. Setelah wujudnya perbahasan abad yang kelima ni, mula berkembang untuk menetapkan kembali perbahasan sifat pada yang sebenarnya. Jadi pada keseluruhannya perbahasan sifat-sifat Allah SWT belum disusun dengan sempurna sepanjang sejarah perkembangan Islam. Nah, kata kunci di sini, waktu ini sifat-sifat Allah tu sudah ada dibahaskan seperti kita bincangkan di atas ni, namun belum disusun, tapi bukanlah bermaksud tidak tersusun. Ini kena faham Mas sekalian. Perbicaraan persoalan tersebut berlangsung sehingga abad ke-9 Hijrah, yang ini Bernam Mesir. Pada abad itu juga lahir sebuah penyusunan yang mengklasifikasikan sifat-sifat Allah SWT kepada sifat 20 dengan susunan yang lengkap dan dinamakan Barahin karangan Imam Al-Sanusi.
Kitab yang terawal ditemui membicarakan sifat 20 ialah kitab Al-Barahin, dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad Yusuf Al-Sanusi. Beliau wafat pada tahun 895 Hijrah. Ini faktor luaran yang kita bincang, dan membincangkan perjalanan bagaimana dari luarnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan Allah zahirkan lahirnya perbahasan penulisan Barahin, faktor luaran. InsyaAllah kita sambung nanti pada pemikiran falsafah asing. Bagaimana kita lihat falsafah asing juga memberi pengaruh kepada kewujudan Barahin. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Pelajaran tauhid betul-betul ni satu pelajaran yang susah kalau Ustaz ni. Jadi ada orang yang belajar tapi Ustaz nak faham, tu dia Tinggalkan. dia nak dapat tinggalkan, kita kurang sembahyang je lah, buat-buat yang fardu je lah kan. Sebab jadi Ustaz, Ya. macam mana kita nak naikkan punya semangat lah untuk kita berusaha untuk belajar benda ni kan. Jadi Ustaz, apakah kesan orang yang dia kenal Allah dan apakah rasa dia Ustaz? Maksudnya yang tak mengaji tadi. Yang tak mengaji tu lah, yang tak mengaji, yang mengaji ni lah supaya dia nampak dia punya target tu kan. Supaya dia semangat sikit lah nak baca. Kita bekerja dapat duit. Dapat duit apa rasa? Seronok kan? Takkanlah tak seronok tak. Okay, bila bekerja, jawapannya adalah dia kena dijawab dengan di manakah kewajarannya. Sini dipanggil wa yaribullahu al-amsala linnas. Kenapa yang pertama, kenapa dia susah? Susah tu bukan bermaksud susah yang menyusahkan. Susah tu kerana padanya ada hasil yang besar. Tu kena faham. Susah bukan menyusahkan. Ada susah yang memang menyusahkan. Tapi perbahasan akidah atau agama itu susah kerana ianya mendapat hasil yang besar. Contoh dicontohkan dengan bekerja. Bila bekerja dapat gaji. Makin susah adalah tergantung kepada gaji yang dapat. Kalau dia nak dapat gaji 10,000, sudahlah dia kena belajar banyak, lepas tu tugas banyak, sebab dia nisbahkan dengan gaji tadi. Betul? Maka kesusahan itu adalah tergantung kepada hasilan dia. Itu nama susah. Maka dia susah untuk dapatkan hasil. Maka sudah pasti bila sudah susah, hasilnya itu orang akan nampak. Siapalah susah. Kerana apa? Kerana ada hasil dia. Okey. Cuma akidah ini orang tak nampak hasilnya. Lalu dianggap tak berbaloi pun untuk susah. Maka dia jawab tadi, kalau dapat duit apa rasa? Seronok. Kenapa rasa seronok? Sebab ada bos bagi. Boleh ke dapat duit tiba-tiba tak ada satu pihak nak bagi kita? Tak ada. Malah kalau kita bisnes sendiri pun, niaga pun, tetap meletakkan customer tu bos. Customer is always right. Betul tak? Maka kita akan berurusan dengan orang yang berkuasa. Berkuasa mana ada satu kuasa dipanggil buying power. Nah, atau yang kalau ada gaji, pihak berkuasa, bos lah. Maka kita berurusan dengan yang berkuasa itu. Maka dapat hasil. Bila bab akidah,
kita berurusan yang maha berkuasa. Maka melalui manusia kita boleh merasai seronok tadi, melalui gambaran duit tadi, melalui hasilan yang kita dapat tadi. Akidah jemaah sekalian, sebagaimana hasilan yang kita nak dalam hidup ni apa tadi? Sejahtera. Apa yang dirasai oleh orang yang dapat memahami akidah tauhid dengan benar adalah mengatasi seronok tadi, yakni satu ketenangan, kegembiraan yang mesti diusahakan dengan pengajian. Dia adalah anugerah. Dan bagaimana nak melihat dia ini berada dalam keadaan keseronokan, ketenangan, kegembiraan itu, maka dia tidak akan ada masalah untuk hadapi masalah. Bermaksud sebagai contoh tadi, bila dah ada duit, masalah dia lepas ni adalah dia akan berhadapan dengan bagaimana nak menguruskan duit dia. Tapi dia tak ada masalah sebab dia ada duit. Dia pun nak beli je, dia belilah. Walaupun dia list macam-macam ni, masalah ni, abang list ni ada 100 list ni, tapi tak ada masalah bagi dia sebab dah ada duit. Cuma masalah dia kena belilah. Nak kena satu-satu beli ni, kena itu, kena ini. Bagaimana list tu datang tapi duit tak ada. Okay. Begitulah orang yang ada tauhid, akidah, list of masalah tu datang tapi dia ada ketenangan untuk berhadapan dengan masalah itu. Dan ianya anugerah. Sebab tu kita tak boleh nak cerita hasil kalau dia tidak melaluinya dan dia tak masuk bekerja dalam tu. Macam mana boleh dapat? Macam mana nak rasa dapat 20,000? Kau dah kerja belum? Belum. Macam mana nak cerita? Boleh ke bercerita dapat 20,000 kalau dia tak kerja, dia tak pergi site, dia tak pergi ini? Boleh cerita, tuan? Okey. Jadi samalah, bagaimana nak cerita tentang ketenangan, tentang akidah, dah rasa sultan mengaji akidah? Belum. Macam mana nak rasa? Macam nak dapat? Betul tak? Nak tak nak, dia kena melalui lah. Dia kena datang kelas, dia kena mengaji, dia kena berkerut nak faham. Lepas tu dia kena hadapi sekejap lagi masalah, list of masalah pun datang. Bila datang dia nak faham lagi, boleh tentu dia boleh faham on the spot kan. Tapi maksudnya proses itu kita akan lalui. Dan bagaimana soalan tadi, apa yang dia akan rasa? Itulah janji Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya akan mendapat satu kekuatan dan ketenangan untuk berhadapan dengan masalah hati. Apa masalah hati? Semua masalah-masalah kita tu semua masalah hati tu. Susah hati. Susah hati, banyak istilah susah hati tu, banyak apa, ada semua masalah. Tak ada masalah yang tak dikaitkan dengan susah hati. Jadi bila hati kita telah dibayar oleh Allah Ta'ala ketenangan, maka susah hati itu boleh diselesaikan dengan hati kita. Cuma orang lain yang tak dapat, awak cakap senang lah. Senang, sabar, Allah ada tu. Dia tak ikut pengajian kita, kita tak melalui rasa tu. Tak apalah, tapi yang penting siapa yang kena hadapi masalah tu? Kita. Kalau kita yang kena lead, kita ketua, alhamdulillah. Maka kita hadapi walaupun orang keliling tak faham, tak apalah. Sebab kita yang ketua untuk hadapi masalah tu. Tapi kalau orang tu dia ketua untuk hadapi masalah tu dan dia tak ada sifat itu, habislah. Dia akan kacau lah orang keliling pula. Nampak kesan dia? Dia akan mengacau. Dia boleh berkesan. Dia kacau orang tu, kacau orang ni, minta tolong. Contohlah minta tolong kan. Dia bila kita tak boleh orang ni tolong, dia marah. Tak gunanya kawan kau, memang betul lah. Dia marah orang ni, marah orang ni. Mula bergaduh. Tapi kalau dia punya akidah yang benar, dia susah-susah belajar, dia hadapi masalah, Allah dah bayar dia. Ibarat bayar duit tadi, gaji tadi. Susah hati keadaan itu telah dibayar, maka walaupun dia tak dapat pertolongan on the spot, maka dia tak wujudkan konflik kat situ. Boleh faham masalah? Itu kesan dia tu. Maka dia relax je. Okay, next, sampai nampak ataupun selesai masalah dia. Tak bermaknalah duduk ngaji tauhid tiba-tiba turun ke langit. Tak, bukan macam itu. Sebab kita tertakluk dengan syariat. Melainkan tengok wali Allah. Apa ciri wali Allah? Ciri wali Allah itu tiada ketakutan, tiada kebimbangan.
Itu anugerah besar. Bukan maksud dia duduk tak buat apa. Tapi kerana tiada ketakutan, tiada kebimbangan itu, akan berlakulah perkara yang kadang-kadang mencari adat kita. Itulah, mencari adat ni pelik-pelik lah. Itu je lah. Sebab dia dah duduk pada ketenangan yang amat sangat. Sampai banyak perkara-perkara yang boleh berubah mengikut kadar ketenangan dia. Kita alam dalam alam, kita pun tak tahu berapa alam lapisan yang ada. Rupanya ada bahagian untuk orang yang benar-benar telah terhubung dengan Allah Ta'ala dengan keyakinan, menyebabkan laut boleh jadi jalan. Macam mana? Macam mana laut boleh jadi jalan? Api boleh tidak membakar. Macam mana api boleh tidak membakar? Walhal sifat laut bukan jalan, sifat api bakar. Itu dipanggil mencari adat, atau para nabi lah kan? Nah, jadi itu juga beri kesan. Percayalah, yakinlah. Apabila kita bersusah untuk perkara akidah, ganjarannya adalah sebagaimana bayaran susahnya kita untuk mendapat gaji kita ataupun berapa habuan itu, yang akhirnya menyelesaikan konon masalah kita, legalah kejap, seronoklah kejap, ialah ada, bolehlah bayar. Tapi untuk akidah, dia mengatasi lebih jauh daripada apa yang kita dapat tu. Dia punya mirip dah, ada mirip sebab nak dapat hasil kan, untuk bayar. Akidah pun begitu. Sebab nak bayar bab benda dengan harta, tapi nak bayar bab rasa dengan tenang. Ni bayar benda, nak beli air, nak beli barang pakai duit, okey, selesai masalah duit lah. Tapi nak bayar rasa bukan pakai duit. Nak mana cari modal rasa? Boleh pinjam ke orang. Bagi rasa tenang pun sikit. Bagilah aku nak pinjam sikit, tenang boleh. Mana mahu je. Tapi orang nampak bila ada duit tenang. Dah ada duit lah. Habis Ustaz, kadang-kadang tak tenang tu sebab tak ada duit. Okey, tak apa. Ada kan duit dulu, tak masalah. Kita ikut teori dia. Kita layankan dulu. Lagi bahaya tu. Sebab bila dia ada duit dan dia tak tenang, tapi tak tenang dia tu tertutup kerana ada duit, lagi bahaya tu. Sebab apa? Sebab penyakit yang tersembunyi. Sebab dia ingat dia dah tenang, rupanya bukan tenang, dia ada duit. Dia relax. Macam mana nak tahu dia tidak mengatasi tenang dia lagi? Sebab dia tak ada melalui pengajian. Dia tak ada satu prosedur yang asas. Macam ni prosedur asas ni, kena lalui. Macam contoh, nak bekerja, dapat jawatan, kena masuk universiti, kena belajar. Tak boleh skip. Tiba-tiba pom jadi CEO. Awak mengaji mana? Saya tak mengaji mana-mana, jadi CEO. Tak faham bahasa aku ni. Rupanya bapak dia tu, okey, boleh lah. Bapak pun boleh lah ambil jadi CEO. Cuba lu company tu umum, kenalah belajar SPM, kena ambil diploma lah, ambil degree lah, ambil master. Adat dia begitu, kena lalui. Sama lah dengan jalan untuk dapat rasa tadi. Itu katanya Allah Ta'ala akan mengatur hambanya ikut aturannya. Ya, bagaimana Allah dah mengatur hamba-hambanya, Allah takkan ubah aturan itu. Melainkan manusia yang mengubah kerana kejahilan dia. Jadi tadi tak nak tak apalah. Tak apa, rugilah. Sebab modal nak bayar rasa tu dia dah sikit. Akhirnya lambat laun rasanya akan terbongkar lah. Serba tak kena, serba itu, serba salah, macam-macam isu lah akan timbul nanti. Dan bab rasa ni bukan immediate. Lagi bahayanya, macam contoh penyakit dalam badan. Dia sakit ni, dia bukan sakit fizikal, terpotong tangan, luka tu immediate rasa. Tapi kalau melibatkan dalam ni, dia ambil masa rasa. Lama-lama, yang banyak kes, 2 kes saya jumpa dah, terutama kanser. Na'udzubillah min zalik.
lindung dengan benda-benda gitu. Umur 14 tahun meninggal dah budak. Ayah dia jumpa, elok, disayangi semua keluarga. Rupanya sekali dia jatuh tu, tengok-tengok kanser stage 4 ni, kena sinus cancer, jalan terus, tapi tak rasa. Oh, itu yang bahaya tu, silent killer. Sama jangan sakit jantung, sama. Orang sakit jantung, dia bukannya sakit macam sakit badan ke, sakit ni ke. Macam kita kau sakit kaki, macam saya ni baru Alhamdulillah, baru recover. Apa, tisu koyak. Seminggu ni pun Alhamdulillah, Allah bagi cepat. Kalau tidak, jenuh nak menjawab. Gaut ke Ustaz? Gaut. Tahu-tahu lah jalan macam itu kita. Gaut saja. Tisu. Oh, tisu. Bayangkan. Dan kalau kena penyakit yang awak sihat, tiba-tiba, pum, tumbang. Lagi takut macam itu. Itulah jantung. Saya nak gila. Ingat orang tu sihat, suruh dia naik tangga tengok, suruh dia naik bukit, suruh dia berlari. Tengok sumbat, habis. Itulah akidah. Jangan sangka dia sihat. Sebab tu kena buat check up selalu. Orang yang risau buat jantung ni buat setiap kali 6 bulan check up, setahun check up. Lebih risau hari-hari check up. Cek. Saya kawan dengan Dr. Zainal. Dia bagi trik. Tapi saya pun tak buat lagi. Dia kata, Ustaz, kita orang mana mahu nak check up selalu. Kita orang doktor. Tapi cara nak buat tu, cek darah dia. Selalu buat cek darah. Full test, cek sekali. Kat situ kita akan tengok berdarah baca penyakit kan. Macam tu lah. Kalau darah baca penyakit, kalau hati kat mana nak baca? Kat mana kita punya indikator nak baca? Napas kita berdebar tidak? Kalau dia ni berdebar lagi tu, mengaji lagi lah. Dia ada turun naik debaran tu. Tak bisa sampai hilang debar, sampai hilang. Ujian tetap sama, akan ada je. Tak ujian kita, ujian orang. Anak kita, abang kita, pakcik kita, orang kita. Kita dah lalui, kena kat dia pula. Kita dengar tu, ada tak trigger, ada tak efek dia. Ini semua akidah. Sebab tu insya-Allah doakan jemaah sekalian. Saya tinggal lagi 2 paper dah habis ni. Tesis saya berkenaan dengan akidah. Peranan akidah dalam menangani stres, bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Kajian ni bila dibincangkan dalam majlis senat, kata tuan guru sendiri, Dr. Ni'wan Syukri Ni'wan kata, kajian ni kajian yang besar. Sebelum ni perbahasan tentang stres ada, tapi pandangan dari sudut Islam, pandangan saja mereka ambil. Tapi nak mengkaji dari sudut akidah personally, belum lagi. Saya cakap Alhamdulillah. Tu lulus, tajuk tu lulus terus. Biasa kan kadang kena tukar tajuk lah kan. Dah lulus terus. Ini soalan-soalan macam ni lah. Syekh Mizi kita tanya, apa peran? Sebab orang tak nampak akidah tu penting. Walahal, ya Allah, besarnya lah peranan dia. Jadi kita lah golongan-golongan yang consider ni nak kena akhirul ke awalun ni. Nampak gaya macam awalun kan, nak refresh balik. Wallahi, cek mana-mana. Ialah pengajian banyak kat luar, tapi buat akidah ni nak diperincikan susah. Pertama nak ngajarnya pun susah, bukan senang nak ngajar. Ini pun sebab dapat kebenaran ni, dapat kebenaran tak ngajar saya ni. Ini pun kita rujuk balik, ada tersilap-silap tu, doktor tegur lah, tu ni betulkan sikit, betulkan. Okey lah. Tapi istighfar, Alhamdulillah, beliau kata okey, teruskan, katanya. Syukur. Benda susah. Tak apa, sebab hasil dia besar. Hasil dia besar. Di dunia, hasil yang besarnya apa? Ni, tenang. Sebab dunia bukan tempat yang tenang. Dunia ni sifat dia resah. Dunia meresahkan ni, mas sekalian. Tenang tu hanya dengan iman, tapi ditutup. Orang kata tak dapat iman, jadi tak dapat pun tak apa, dia boleh ditutup dengan senang. Senang boleh tutup, tapi
tenang itu yang utama. Tapi dia boleh tutup lah sementara dia dapat tenang tu. Ada duit, sebab tu bahayanya senang ni. Mata'ul ghurur ni. Bahaya tu sebab apa? Dia boleh menutup ketenangan dia. Dia tak tenang lagi, tapi boleh tutup. Kalau dah tenang, tak ada masalah lah. Ni masalah tak tenang lagi, dah ada duit. Bila dah ada duit, dia tutuplah kegelisahan dia tu. Dengan apa? Dengan duit dia lah. Pergi berjalan, beli apa yang dia suka, kan? Sampai tahap dia tak rawat ketenangan dia. Akhirnya dia bergantunglah dengan keadaan tu. Tu bahaya kat situ. Bahaya sebab dia boleh menutup keadaan dunia yang asal. Sifat dunia resah. Sebab tu sebagai contoh, tak tahu resah tak resah, tengok anak-anak yang dah addicted dengan game. Dia punya resah bila tak ada handphone. Tu dunia resah lah tu. Sebab dia dah menutup resah dia tu dengan main game. Padahal dia resah. Bila kita ambil alat yang menutup dia tu, dia mula mengamuk. Yang terbaru kes, tapi itu drug addict lah, dadah kan. Itu pun satu mabuk kan. Dia mabuk benda-benda yang memabukkan. Dunia ni dia akan buat, dia tak dapat, dia bunuh mak dia. Macam itu anak kita kan. Kalau kita tak dedahkan dia dengan dunia ni sifatnya apa, dia akan memberontak. Sebab sifat dunia tu memang memberontak. Itu kaedah. Kita ambil sehari apa yang dia tutup resah dia tu dengan main game. Nak tahu dia resah tak resah, kita ambil dia punya tu, mengamuk. Mana resah. Tapi kalau dia ambil, dia relax, dia dah atasi keresahan dia. Dengan apa? Dengan iman. Sebab tu kita kena train anak kita. Penting juga. Kenapa gadget-gadget ni perlu diperhatikan? Sebab dia alat yang boleh manipulasi minda kita tanpa sedar. Lepas tu kita dulu suka main kat luar, main bola, main ini, keluar. Sebab dia fizikal. Fizikal ni dia jadi exercise. Bila exercise dia jadi lain. Dia takkan pergi kepada benda yang merosakkan, melainkan kalau dia over exercise lah sampai rosak. Tapi kalau game, lain. Pergi jalan-jalan shopping, lain. Pergi bercampur, berjoget, geng-geng berjoget pun ramai dah sekarang ni. Kita tengok orang berjoget pun pening. Budak berjoget. Bila tak ada joget tu resah. Konsert, kenapa boleh penuh? Sebab ini gambaran dunia meresahkan. Akhirnya berjaya ditutup dengan hiburan. Itu bacaan dia kena macam itu. Kita tak boleh nak kata kembalilah macam mana, sebab dia tengah resah. Dia resah, dia tutup dengan hiburan. Dia belum jumpa ketenangan. Kalau dia jumpa ketenangan, hiburan dia tak perlu. Ya, saya pernah bawa 2019 seorang ni, saya bagi tugas tu jaga seorang jemaah umrah, seorang. Tapi grup VIP, VVIP 5 orang. Umur dia 21. Mak dia nak bawa sebelum dia dapat overseas study. Sebelum dia pergi tempat lain, dia kena pergi Mekah. Tu bagi pula mak dia bawa. Tapi bila saya tengok dia, dah rupa orang Korea dah. Lelaki kan, rambut macam gitu. Berdua dengan saya, duduk sebilik dengan dia. 24 jam pegang handphone. Macam mana saya nak buat dia ni? Itulah kuasa Allah. Bila nak masuk Madinah, kita turun Masjid Nabawi tu, dia tinggal handphone. Dia doa, dia cakap, bagilah ya Allah, bagilah. Dia rasa dia boleh itikaf tau. Dia start masuk, dia start ikut saya itikaf, handphone tinggal. Saya tanya dia, macam mana rasa? Okey lah Ustaz dia. Tak ada handphone kan, tak ada muzik kan, sonok. Inilah iman. Itu Allah bagi masuk rasa. Lega lah kita. Kalau bantai dia duduk tu, dia nak keluar juga, cari handphone juga, nyanyi kita. Kita pun minta Allah Ta'ala. Tengok, akhirnya Allah bagi. Macam itu juga kita kena doakan supaya Allah bagi dia rasa ketenangan tu tanpa ada alat-alat bantuan ni. Nak boleh lah.
tapi bukan main dia. Kalau kita nak halang pun ni zaman dia. Kita jangan avoid, jangan confront. Kita kena fahamkan. Ni zaman yang kita akan boleh buang benda-benda ni. Zaman untuk kembalikan makna iman tu apa. Perlahan-lahan dia akan mampu menangani benda-benda ni. Baik jemaah sekalian. Okey. Soalan kita buat syarah kuliah satu lah. InsyaAllah. Baik. Kita tutup pengajian kita dengan munajat umat. Saya nak combinekan terus munajat umat malam ni. Kita terus dengan bacaan Al-Fatihah. Bi qiraatil Fatihah. Dan munajat umat ni kita tawassul dengan tawassulnya apa? Berwasilahkan ajat kita, wasilahkan Al-Quran. Tawassul dengan Al-Quran, kalamullah, Al-Fatihah. Dan kita akan baca 7 qiraat, 14 riwayat. Ikut je lah. Ikut je. Pada akhir tu ada doa khusus untuk bacaan Al-Fatihah ni. Dan ini memang kalau ikutkan pada setiap malam saya buat. Dan ni sanad bacaan ni alhamdulillah diijazah oleh Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Umar Qari. Beliau pemegang sanad qiraat 7 14 riwayat. InsyaAllah bacaan ni sampai ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam ijazah fi kulli hajat ni mas sekalian. InsyaAllah. Bismillah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب في سر يا الله خصوصا يا الله negara Malaysia negara Palestin bebaskan ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada semua jemaah yang ada ya Allah. Kabulkan
segala hajat kami, memudahkan segala usaha dan akhirat kami, ya Arhamar Rahim. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب، في كل حاجة يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, doanya mulia Allah, insyaAllah berakhir munajat umat. Itu kita bacakan dengan kaedah qiraat. Nanti saya explain lah masa nanti bulan depan, insyaAllah minggu depan sekejap lagi saya akan explain insyaAllah kaedah bacaan. Dan padanya ada doa khusus, doanya dibaca ketika habis bacaan 7 qiraat tadi. Tak semua dapat. Dan bacaan tu kalau ikutkan dibacakan sendiri oleh saya. Tapi Tuan Guru Datuk selalu dia bagi dibacakan secara terbuka. Ambillah peluang. Bila sebut fi kulli hajat tu memang bagi setiap hajat. Setakat ni kata beliau memang mustajab. Apatah lagi dengan Fatihah ni memang tak ada tolak banding lah. Cuma nak dibaca dengan yakin. Dibaca yakin dan ambil peluang. InsyaAllah Allah kabulkan bagi segala hajat. Dan kita masih pun berada dalam suasana majlis ilmu lagilah. Mudah-mudahan Allah kabul segala hajat kita insyaAllah. Wallahu alam, itu saja. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, kata-kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakat. Sehingga kita bertemu lagi pada sidang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat ras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri la yasrifu ila allazina amanu. Tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.